Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey, jadi kita sambung semula kelas kita. Abaikan muka saya tu sebab inilah penangan PKP kan. Lama sangat muka saya pun dah berubah lah jadi macam ni. Okey, jadi kita sambung topik kita iaitu dalam tajuk jisim iaitu tambah. Hari ni kita nak masuk tambah dan juga tolak jisim. Okey, jadi kita pergi kepada tambah dulu. Okey, tambah pun saya tak nak cerita banyak. Saya cuma nak menerang saja. Macam biasa, tambah ini maksud dia banyak. Tambah ialah banyak. Okey. Jadi dan perkataan-perkataan tambah ialah yang pertama sekali bila kamu nampak jumlahkan sahaja. Jumlah sahaja, dia tak ada bilangan. Jumlahkan. Jadi itu merujuk kepada tambah. Jadi tambahkan saja macam biasa kamu buat ni. Dan bila ada perkataan jumlahkan ni, kamu tambahkan saja. Okey. Konsep tambah macam biasa lah. Tambah je lah, susun je lah macam biasa. Ni bentuk lazim. Okey, macam biasa lah. Tambah ni dia tak ada bentuk banyak sangat, cuma satu je bentuk lazim. Okey. Okey, seterusnya. Okey, jadi seterusnya ini tambah melibatkan perpuluhan Biasa jisim ni, jisim memang disuka sangat perpuluhan. Bila jisim. Contoh 3.5 sifar 5 kg tambah dengan sifar 0.48 kg dan jawapan dia nak dalam kg tak ada masalah lah. Sebab jawapan dia nak dalam kg. Jadi tak ada isu, jawapan dia dalam kg sajalah, kamu tambah biasa. Okey, untuk yang kedua dia kata hitung jumlah, nampak ni, hitung jumlah dalam kg. Ada bilangan tak? Tak ada bilangan. Okey, tak ada bilangan Bila tak ada bilangan, ini kompon-kompon lah, ini adalah tambah. Okey, itu nak beza tambah dengan darab dia tak ada bilangan. Jadi ini dia bagi dalam pecahan juga. Dia biasanya dua perpuluhan dan juga pecahan. Jadi 318 kg tambah 270 G dia nak dalam kg. Jadi macam mana kita nak buat? Okey. Mula-mula sekali kita tengok buku teks. Okey, mula-mula sekali dah ditukarkan dulu ni. Tukar ini dan ditukar yang ni. Dua-dua ni kepada kg dulu. Dia guna konsep tukar unit dulu. Jadi yang mana nak kena tukar? Yang ni yang kena tukar hanya ini. Okey, yang ni dibuat darab tambah. Okey, dibuat darab tambah, kemudian dibahagikan, dia akan dapat ni lah 3.125. Okey, tu cara yang dicepat lah. Okey, kalau cara lambat tu dia akan jadi 1/8 je lah. 1/8 darabkan dengan 1000, kamu akan dapat 125. Okey, kemudian ni kg dia akan jadi 3 kg 125. Itu lepas tu kamu kena tukar 40%. Jadi lambat. Sebab tu buku teks dia guna cara macam ni. Bila dia nak dapat kg, dia darab tambah dulu. Dia jadikan dia sebagai pecahan tak wajar dulu. Dia darab tambah. Sebab tu kamu tengok sini dia dapat 25. Kemudian dibahagi. Dia akan dapat 3.125. Cara yang susah ialah hafal. 1/8 sama dengan 125. Okey. 1/8 ataupun 12.5. Bergantung kepada dia punya nota dia lah. Kalau ini 1000. Kalau ini 100. Okey, 1.25 kalau dia 10. Ini yang kena hafal kan. Okey, kalau 10,000 dia akan jadi 1250. Ni kena hafal. Ini cara susah lah, kena hafal. Cara yang senang sikit, ni buat cara macam ni lah. Okey, kamu darab tambah, kemudian kamu bahagikan. Okey, kemudian ini pula, ini G. Bila G nak pergi kg, ingat balik itu. Bila G nak pergi kg, kena bahagi. Sebab tu dia bahagi. Tapi bahagi dia guna bahagi potong. Senang bagi potong. Dia boleh juga kalau kamu nak guna bahagi macam ni. Tapi jangan terkejut lah. Tiba-tiba 1000 bahagi 270. Dia pelik lah. Dia tak pelik mana pun. Dia akan dapat juga jawapan dia sifar perpuluhan 27. Konsep dia sama macam ni je. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ialah kita pergi kepada soalan yang seterusnya, situasi yang seterusnya. Tambah juga ni ditambah terus. Cuma bezanya dia nak dalam kg. Jadi bila nak kg, yang kamu kena tukar yang ni lah. Yang ni kena tukar kepada kg. Kemudian yang ni kena tukar kepada kg. Sebab apa yang ni kena tukar kepada kg? Sedangkan cikgu ini G, ni kg juga.
sebab dia pecahan. Bila pecahan, kamu kena tukar dia kepada perpuluhan. Dia perpuluhan dia boleh terima. Jawapan dalam perpuluhan dia boleh terima. Tapi jawapan dalam pecahan dia kurang sikit boleh terima. Okey. Sebab tu kamu kena tukar. Sebab tu yang ni tak perlu tukar. Okey. Sebab dia nak dalam kg. Bila kg memang suka main perpuluhan. Tapi kalau G dia tak main perpuluhan. Okey, dia main nombor bulat. Okey, sebab tu kamu kena tukar macam ni. Okey, seterusnya sama juga macam ni. Yang mana yang kena tukar? Okey, ni nak kepada G pula. Tadi kg yang G. Jadi yang kena tukar ini, yang kena tukar, yang ni pun kena tukar. Okey. Jadi tukar, kamu akan dapat 7/8 dan dia akan jadi 875. Okey, yang ni dia akan jadi 4305. Okey, ni 945. Jadi bila kamu tambah, kamu dapatlah jawapan dia berapa. Itu saja. Okey. Ini kena sebab tu kata kalau 7/8 ni dia 1/8 tu tadi. Kalau 1/8 maksud dia 125. Kalau 2 dia jadi 250. Kalau 3 dia jadi 375. Okey, macam mana betul kita nak tahu bahawa dia 825? Apa ni? Ini nombor ganjil. 7 nombor ganjil. Jadi bila nombor ganjil mesti belakang dia 75. Tak percaya? Kita tengok 4 genap kan? 4 genap dia akan jadi 400 berapa? 400 ke 500? 125. 5 dia akan jadi 500. Nampak? Genap kan? Okey, kemudian 5 dia akan jadi 625. Okey, kemudian 6 dia akan jadi 750. Kemudian 7 dia akan jadi, dia ke? Dia saya silap ni. Silap ni tak? Betul lah. 7 dia akan jadi 875. Nampak? Okey, itu cara dia. Ni kamu kena hafal lah ni. Kena hafal. Okey, dia cara susah dia kena hafal lah. Cara susah dia memang kena hafal. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan pula. Kita nak tengok contoh soalan. Okey. Kita tengok contoh soalan. Okey, jadi contoh soalan dia macam ni. Jumlahkan. Nampak? Jumlahkan. Operasi apa jumlahkan ini? Operasi tambah. Kenapa tambah? Sebab dia tiada bilangan. Dia cuma kata jumlahkan jisim dalam G, nanas dan betik. Dia tak ada bilangan. Dia jenis nanas dan juga betik. Okey, jadi kamu tambahkan saja macam ni, kamu tambahkan saja. Jadi untuk kalau satu markah buat je matematik. Okey, tambah 1/4 kg sama dengan YG. Kenapa YG? Ataupun XG pun boleh ikutlah. Ataupun kamu nak buat petak macam ni pun boleh. G. Kenapa G? Sebab soalan dia nak G. Ini ayat matematik. Jadi kamu dah dapat satu markah. Yang kedua, kamu tambahkan dia. Ataupun kamu nak tukar unit dulu pun boleh. Terpulang. Okey. Kalau kamu tak nak serabut, kamu tukar unit tersiap. Jadi ni kepada G, ingat. Kalau kg nak pergi G, kena dah. G nak pergi kg, kena darab. Jadi, darab 1000, dia gerak titik. Jadi 1, 2, 3 kamu akan dapat sini 1608 G. Tambahkan dengan ni sama juga 1, 2, 3 kamu akan dapat 1400 G. Jadi sama dengan G. Jadi bila kamu tambahkan kamu akan dapat 3008 G. Itu saja. Okey? Boleh Okey. Contoh yang seterusnya, dia kata hitung jumlah. Nampak? Hitung jumlah jisim bagi ketiga-tiga paket wafer. Cikgu, ni ketiga-tiga bukan bilangan. Bukan. Ni, kita tunjuk gambar ni. 1, 2, 3. Dan setiap gambar ni dia ada jisim dia. Dia kalau darab, dia akan jadi macam ni. Hitungkan jumlah jisim dalam G bagi ketiga-tiga wafer. Wafer tu satu je. Contohnya satu wafer dan dia punya jisim ni adalah 1/8. Satu wafer. Jadi dia kata hitungkan jumlah jisim bagi 3 paket wafer. Bukan ketiga-tiga. 3 paket. Itu darab. Itu beza dia.
Kalau tambah, dia ada 3 gambar. Okey. Jadi macam ni, dia nak dalam G juga. Sama juga dalam G. Jadi, nak senang, ialah kamu tukarkan siap-siap di sini. Okey. Ni G dah selesai lah. Ini kg, kamu kena darab 1000, dah kena jadi 250 G. Yang ni 1/8, 125 G. Kalau tak boleh, kamu kena darab lah ni. 1/8 darabkan dengan 1000. Yang ni 0.25 darabkan dengan 1000. Lalu dia punya step dia. Okay, bila dapat yang macam ni, terus kamu isi tulis ayat matematik 125 G tambahkan dengan 217.5 G tambahkan dengan 250 G. Jadi kamu akan dapat jawapan dia berapa. Maksud tu baru kamu boleh kira. Okey, contoh 250, 217.5, 125. Okey, bila kira ni perlu tak tulis unit? Tak perlu tulis unit sebab atas ni dah ada. Sama dengan Y lah. Okey, atas ni dah ada. Okey, ini untuk pengiraan saja. Jadi kamu akan dapat sini 5. Kenapa tak perlu letak sifar? Okey, bila tambah tak perlu letak sifar, tapi kalau nak letak tak ada masalah. Lebih selamat letak. Tapi kalau kamu dah mahir ataupun nak cepat, tak perlu letak pun tak apa. Okey, tapi yang penting titik pukulan kena ada. Okey, 12. Ni akan jadi 9, ni akan jadi 5. Jadi jawapan dia 592.5 kena letak G. Tak letak salah. Okey? Boleh Okey. Jadi kalau boleh kita pergi kepada tolak. Okey, tolak jisim. Tolak jisim yang pertama sekali yang kamu kena tahu ialah namanya beza. Okey, beza. Beza tolak lah. Tolak macam biasa. Okey, yang ni macam biasa. Tolak macam biasa. Okey, sebab kenapa tolak macam biasa? Sebab dia nak kg, dia bagi soalan kg dan dia nak jawapan dia dalam kg. Jadi tak ada isu ni tu. Okey. Yang kedua, lebihnya. Nampak ni? Lebihnya ini pun tolak juga. Jadi kamu kena tanam dalam otak kamu. Yang pertama beza, kurang, lebih, baki, itu semua tolak. Okey. Bila di sini dia ada dua cara. Okey, soalan dia nak kg, dia bagi soalan kg dan dia nak dalam G. Jadi, okey, kita tengok buku teks. Ada dua cara. Yang pertama ialah dia tolak dulu siap-siap. Sorry. Yang pertama, dia tukar unit dulu. Saya prefer yang ni. Kalau saya akan buat cara yang pertama dulu. Okey. Sebab saya nak tukar siap-siap supaya saya tak pening kemudian. Sebab kadang-kadang bila kita nak kejar masa, kalau dalam exam, cerita dalam exam lah, dalam peperiksaan, kalau kita nak kejar masa, kadang-kadang kita terlupa nak tukar unit. Itu bahayanya. Kita dah jawab kira betul lah, dah kira betul. Kita dah kira dapat apa ni, 0.15. Kemudian kita tu tulis kalau contoh objektif kan. A, B, C, 0.15. Kita pun ambil 0.15. Rupanya salah. Sebab tak baca arahan dia ni. Ataupun kita terlupa. Jadi kalau saya nak selamat, saya tukar unit siap-siap dulu. Supaya saya tak terkeliru nanti. Jadi kamu akan dapat nilai di sini adalah 150. Tapi kalau kamu nak buat cara kedua, tak ada masalah. Cara kedua ialah kamu tolakkan dulu. Maksudnya ni tukar unit. Dia akan jadi 0.25 dengan 0.1 tolakkan, dia akan jadi 0.15. Kemudian baru tukar, kamu akan dapat 150. Sama je kaedah dia. Okey, cuma yang bezanya yang ni kita tukar dulu. Tukar daripada pecahan jadi perpuluhan ataupun jadi nombor bulat. Okey, tukar unit dulu daripada kg ke kg. Kemudian baru kita selesaikan dia. Okey, baru kita tolak. Yang ni kita tolak dulu. Kemudian baru kita tukar unit. Okey, dua-dua boleh guna. Okey, seterusnya. Okey, yang ni pula dia bagi G, gram, G, kg, G, dia nak kepada kg. Jadi yang mana? Yang ini dengan yang ini kena tukar sebab dia nak kepada kg. Ini cara saya lah. Saya memang senang yang memudahkan saya. Saya tak nak benda yang peningkan saya. Okey, jadi cara mudahnya ialah tukar unit. Kalau saya tukar unit dulu siap. Nampak ni, tukar unit siap-siap, baru kita tolakkan dia. Okey, kalau kamu nak tolak dulu pun boleh. Cuma tolak dulu masalah jugalah sebab dia bagi dua unit yang berbeza. Jadi nak tak nak kamu kena tukar dulu. Kecuali macam tadi lah. Macam tadi dia bagi dua unit yang sama,
jawapan unit berbeza, kamu boleh tolak dulu ataupun kamu boleh tukar unit dulu. Tu ada pilihan. Macam ni, pilihan dia memang kena tukar unit terlebih dahulu. Sebab dia bagi dua unit yang berbeza. Okey. Okey, yang ni pula dia bagi kg, dia bagi G, dia bagi kg. Dia nak dalam G. Jadi yang kena tukar unit 1 dan 2 ni. Tukar unit dah siap. Okey. 4/5 ingat 1/5 adalah 200. Ini cara susah. Kalau 4 maksudnya jadi 800. Kenapa? 200 dalam 4. Sebab 4 atas dia. Okey. Itu cara susah. Cara senang ialah kamu kena 5 ataupun 4/5 darab dengan 1000 ataupun 5 bahagi 4, kamu akan dapat 0.8 kemudian darab dengan 1000. Boleh. Jadi ni kamu dapat 200 darabkan kamu akan dapat 800. Sama je. Okey. Macam ni kalau perpuluhan hanya gerak titik saja. Okey, hanya gerak titik saja. Okey. Boleh kita proceed kepada contoh. Okey, kita tengok contoh. Hitung beza, nampak? Hitung beza kg dan juga kg. Jadi bila kg dengan kg jawapan dia mesti nak dalam kg. Jadi ni tak ada isu. Okey. Jadi kamu tolak saja. Okey, cuma yang bezanya adalah kamu kena tukar ni dulu. Okey, kalau kamu dah tahu, kamu dah hafal 1/5 sama dengan 200, senang kerja kamu. Tapi kalau kamu tak hafal lagi, dia akan jadi macam ni. Okey, saya tunjuk yang bagi murid yang tak hafal. Dia akan jadi macam ni lah. Kalau murid yang tak hafal, dia akan jadi macam ni. 60 1/5 kg kan. Dia kena buat darab tambah. Jadi dia akan dapat 301/5. Okey. Jadi bila 301/5 dia akan jadi 5 bahagikan dengan 301, 5 darab 6 30. Okey. Turun sifar-sifar turun 1 perpuluhan. Dia akan jadi 10, 5 darab 2 10. Terbalik. Silap buat. Dia turun 1. Okey, jadi dah. Dia mana kumpulan lagi? Betul lah tu. 5.2. Betul tak 5.2? 6.2. 6.2 darab dengan 5. Dia akan jadi, silap. Okey. Jadi turun 1. Kemudian dia akan jadi ni sifar, Sifar dia akan jadi sifar, tolakkan jadi 1, kemudian baru titik. Turun kosong, lepas tu baru jadi 2. Macam tu. Jadi 60.2 kg. Okey, itu cara panjang lah, cara mudah lah. Okey, cara mudah. Okey, tapi cara susah ialah menghafal. Okey, boleh cara susah. Jadi saya padam dulu ini. Okey, kalau cara susah, kamu kena hafalkan dia. Sini dia akan jadi 1/5 kg sama dengan 200 gram. Jadinya, bila 1/5 200 gram dia akan jadi 0.2 kg. Okey, 0.2 kg. Jadi, dia jadi 60.2 kg. Tolakkan dengan 38.92. Yang ni tambahkan sifar. Bila tolakkan, dia akan jadi sini 8. Sini akan jadi 59. Akan jadi 2. Titik 1, 2. Jadi jawapan dia adalah, ni kg. Ini kg. Jadi jawapan adalah 21.28 kg. Okey? Okey. Seterusnya, berapa lebihnya? Lebihnya kg dan G. Jadi macam mana? Dia nak dalam apa? Okay, yang ni bila macam gini, kamu boleh pilih dua. Kamu nak tukar kepada kg pun boleh, ataupun kamu nak tukar kepada G pun boleh. Mana yang kamu senang. Kalau saya ambil yang kg. Jadi saya tukar ini kepada kg. Dia akan jadi 7.36 kg. Cara dia macam mana? Bahagi 1000. Okey, cara ini bahagi 1000. Sekarang saya nak tukar kepada kg lah. Sebab
Ini tolak. Bila tolak, saya lebih suka guna yang besar. Kalau darab, saya kena ambil yang lain. Okey, kalau bahagi. Jadi, bila macam tu, kamu akan tolak. 13.51 kg tolak 7.36 kg. Okey, jadi kamu buat pengiraan dia. Tolak 7.36 tambah sifar satu belakang. 1. Sini akan jadi 2. Sini akan jadi 9 dan akan jadi 1. Kenapa 9? Sebab dia 10. Okey, tapi saya inilah, takut kamu tak faham pula kan. Okey, dia akan jadi ini 10. Bila kita potong, dia akan jadi 9. Jadi 1. Okay, ini akan jadi 9. Ini akan jadi 6. Ini akan jadi 5. Jadi jawapan dia adalah 5.691 kg. Itu dan kg. Nak selamat buat dengan kg. Kalau G pun boleh. Jadi G kena tukar ini lah. Bila tukar ini, dia akan jadi 13.051. Jadi sama je. 13.051 G tolakkan dengan 7.360 G. Jadi sama juga kamu akan dapat sini 9, 6 dan 5. Sama je. Okey? With